Selamat pagi dan salam sejahtera bersama dengan saya Jonathan Ding dan lupa. Ghazali Samawi dalam Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Alamak, apa hal aku cakap aku Ghazali? Maklumlah, hari pertama untuk minggu kedua Aduh, TVS buat bersiaran malu je. di kaca TV anda dan pastinya hari ini, hari Isnin bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 19 Oktober 2020, hari yang baru dan diharapkan tiadalah Monday Blues macam John tadi. Betul, inilah Monday Blues lah antara contoh-contoh Monday's Blue. Aduh, malulah pagi-pagi. Okey, apa-apa pun, kita sedang bersiaran langsung di Astro saluran 122 TVS. Selama 1 jam kami akan menyinari kaca TV anda di Terima rumah. kasih kami ucapkan kepada anda yang sedang menonton kami sekarang ini, menjadikan rancangan Sejahtera Asia sebagai program pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan kepada anda dan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang yang tengah bersarapan tu. Jangan lupa sambil bersarapan, sambil menyapu rumah, mengemop lantai dan sebagainya, saksikan kami di Sejahtera Asia sehingga jam 8.30 pagi ini. Betul, dan jangan lupa juga untuk mengikuti kita di media sosial. Anda boleh mengikuti kita di Sejahtera Asia di platform media sosial pilihan anda dan juga boleh hantarkan email jika ada sebarang cadangan ataupun mungkin ada sebarang komen yang anda nak bagi kita, boleh email kita di sejahtera@tvstv.my. Baik, antara tumpuan utama berita yang akan kita paparkan kepada anda hari ini, maklumlah John, kita bersiaran kali terakhir pada minggu lepas pada hari Khamis, jadi kita dah skip Jumaat, Sabtu dan Ahad. Banyak sekali berita yang kami nak kongsikan kepada anda pada pagi ini, jadi perinciannya John. Ya, baik, kita mulakan dulu dengan perkembangan situasi COVID-19 di Malaysia. Semalam, Malaysia telah pun mencatatkan sebanyak 871 kes positif COVID-19 dan itu merupakan catatan yang tertinggi pernah direkodkan sejak penularan wabak COVID-19 melanda negara Malaysia. Jadi itu antara angka yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat membimbangkan. Sekaligus Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menyatakan bahawa kes positif di Malaysia telah pun mencecah lebih daripada 20,000. Angka yang sangat menakutkan dan kalau kita lihat bulan ini merupakan bulan ke-7 kita berdepan dengan musuh halimunan ini dan untuk bulan Oktober ini kalau kita imbau kembali pada satu hari bulan bilangan kes yang dicatatkan adalah pada bilangan 260 kes dan seperti yang Jonathan Ding katakan sebentar tadi 18 hari bulan iaitu semalam bilangan kes terkini adalah 871 kes. Satu angka yang sangat menakutkan. Jadi kami akan terus pesan anda untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal, ikut SOP dan kita jaga kita. Betul. Tapi selain daripada itu ada juga berita yang bagus guys. Sebab semalam juga 701 kes yang telah pun pulih daripada COVID-19 dan itu juga merupakan kes pulih yang tertinggi pernah direkodkan. Jadi tapi itu bukanlah satu sebab untuk kita menyenang ataupun senang macam sebab kita masih lagi belum menang. Penularan wabak COVID-19 ni masih lagi berleluasa terutamanya di tempat-tempat hotspot lah di Sabah dan sebagainya. COVID-19 ini dari hari ke hari semakin meningkat juga dengan bilangan kes pulihnya. Jadi maksudnya ianya belum lagi berkesudahan dan kes keseluruhan positif COVID-19 kini secara rasminya kata John tadi sudah melebihi 20,000 kes. Baik John, kalau kita lihat trend peningkatan kes COVID-19 ini orang kata bertambah ya. Kes positif ini bertambah dari hari ke hari sehingga ke 18 Oktober semalam dan walaupun kes positif ini bertambah tetapi ianya bukan perkara yang positif, bukan perkara yang suka untuk kita dengar. Sebaliknya memberikan impak negatif bukan sahaja kepada kita tetapi kepada ekonomi negara. Ya, betul. Tapi seterusnya guys, saya nak teruskan dengan pecahan kes di negeri-negeri dalam Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Sabah mencatatkan kes yang tertinggi iaitu 702 kes, diikuti oleh Selangor 77, Pulau Pinang 45, Perak 10, wilayah Persekutuan Labuan 9 kes, Kedah 9, Kuala Lumpur 7, Sarawak 5 kes, Negeri Sembilan 3, Terengganu 2, Johor Bahru dan Melaka merekodkan 1
kes. Maksudnya di Sabah itu sahaja kelompoknya sudah merangkumi 80.6%. Kepada warga Sabah yang sedang menonton Sejahtera Ya, Asia betul. pada hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih. Kedua, ikut arahan pihak kerajaan untuk terus duduk di rumah disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB. Ya, betul. Dan kita masih lagi di Sabah. Saya nak kongsikan pecahan sedikit di negeri Sabah. Semporna mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 141, diikuti oleh Kota Kinabalu 127, Lahad Datu 98 dan Sadakan 78. Itulah antara tempat-tempat di Sabah yang merekodkan jumlah yang sangat-sangat tinggi. Tetapi ada juga berita bagus daripada itu, iaitu Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Haji Nor dan isteri Datin Seri Julia telah pun pulih daripada COVID-19 dan dibenarkan keluar dari wad Hospital Queen Elizabeth KK pagi semalam. Dan kalau kita lihat di seantero dunia, kalau di Malaysia sahaja sudah mencatatkan lebih daripada 20,000 kes, di seluruh dunia John sudah melebihi 4 juta kes. Dan terbaru, pelumba motosikal profesional Valentino Rossi juga disahkan positif COVID-19. Baik, perincian berita yang seterusnya John. Baiklah, masih lagi berkaitan dengan COVID-19 dan juga ni lebih tertumpu kepada negeri Sarawak lah. Okey, semalam Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah pun menyatakan bahawa Sarawak tetap akan ada pilihan raya negeri. Sebab kita tahu mandat untuk kerajaan negeri sekarang akan berakhir pada tahun hadapan. Jadi menurut beliau, pilihan raya negeri tetap akan dijalankan, namun mengikut oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, beliau berkata bukan rakyat Sarawak yang datang ke negeri Sarawak untuk berkempen haruslah mendapatkan permit kerja. Betul. Dan juga haruslah melakukan saringan COVID-19 sebelum mereka datang ke Sarawak untuk tujuan pilihan raya. Betul sekali. Dan perincian berita seterusnya, dah nama pun Sejahtera Asia, kita tidak lupakan perkembangan di negara-negara Asia yang lain. Minggu lalu, John, bencana banjir dan tanah runtuh yang dicetuskan hujan lebat telah melanda wilayah tengah Vietnam dan malangnya juga ramai nyawa yang terkorban daripada insiden ini. Setakat ini lebih daripada 70 nyawa telah terkorban seperti yang telah dilaporkan oleh pihak berkuasa pengurusan bencana Vietnam. Dan lebih tragisnya lagi, apabila semalam dilaporkan 11 anggota tentera yang bertugas, John, disahkan maut dan 11 lagi masih dilaporkan hilang. Itulah John, orang kata dengan tercetusnya pandemik COVID-19 ini ditambahkan lagi dengan insiden banjir dan tanah runtuh ini. Dan kalau boleh kita kupas mengenai bilangan kes di Vietnam. Bilangan kes di Vietnam yang dicatatkan semalam terkini adalah 8 kes positif COVID-19, menjadikan kumulatif kes di negara itu adalah 1,134 kes dengan 35 kematian. Kepada warga Vietnam, kami di Sejahtera Asia mengucapkan agar anda terus kekal tabah, ikut arahan kerajaan anda di sana dan diharapkan agar insiden ini berakhir tidak lama lagi. Ya, betul. Seperti yang kita lihat tadi, gambar-gambar yang telah kami tunjuk kepada para penonton agak pilu, agak tragis dan saya harap dan kita berdoa sama-sama rakyat yang berada di Vietnam untuk terus tabah dan patuhilah apa yang arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Vietnam. Mungkin kita nak warna-warnikan juga berita kita pada pagi ini. Betul. Dengan berita hiburan, mana hujung minggu yang lalu hangat diperkatakan di media sosial khususnya apabila pengacara terkenal Nilofa 31 tahun mengesahkan dirinya bernikah selepas memuat naik foto dengan penampilan terbarunya itu di laman Instagram milik beliau. Sangat cantik sebenarnya, walaupun sekadar dari pandangan mata. Juga tular Jonathan Ding adalah video yang menunjukkan sokongan penuh ibu beliau iaitu Datin Nor Kartini terhadap keputusannya untuk bernikah. Dan pastinya Nilofa sekarang ini mengharapkan doa daripada peminatnya agar beliau terus istiqamah dan menyokong perubahan yang beliau tampilkan. Ya, betul. Dan itulah dekat media sosial, saya dekat manalah, kat Twitter, kat Instagram, kat Facebook, penuh dengan berita Nilofa bernikah. Dan itu merupakan saya rasa satu berita yang agak gembira dan diterima baik oleh peminat-peminat beliau. Mungkin ada perincian berita yang seterusnya yang John nak kongsikan mengenai... Okey, semalam Google meraihkan ahli etnografi kelahiran Sarawak iaitu Benedict Sandin. Dan itu sempena dengan ulang tahun beliau yang ke-102. Jadi sebagai orang Sarawak dan beliau juga berbangsa seorang Iban, kita banggalah sebab Google mengiktiraf beliau. Jadi itulah sedikit apa yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan kita nak tease sedikit juga antara topik yang kita nak kupas pada hari ini. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang pemilik
pemilik yang menjual kuih bulan berintikan kek lapis ataupun kek lapis bulan. Dan dia seterusnya special, dia lain daripada lain. Dia Ya, bukan lain kek daripada lapis, yang lain. bukan kek lapis biasa. Dan Jadi seterusnya kita juga akan berbincang mengenai topik COVID-19 bukan penghalang untuk memulakan perniagaan. Ya, Jadi kepada betul. anda di luar sana, sekali lagi terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia dan tagline kami daripada Dari inspirasi, kami kami cetuskan cetuskan inovasi. Jangan ke mana-mana. Kuih bulan ataupun lebih dikenali sebagai mooncake merupakan salah satu jenis kuih tradisional yang sinonim dengan masyarakat Cina yang lazimnya berintikan kacang merah, adunan biji teratai dan juga kuning telur masin. Tapi, jarang sekali kita jumpa kuih bulan yang berintikan kek lapis yang sinonim dengan identiti Sarawak. Di dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada anda kerana menjadikan rancangan Sejahtera Asia sebagai peneman anda pada pagi ini. Baik, hari ini John kita akan berbicara mengenai topik yang sangat menarik sebenarnya. Dan sebelum itu kami ingatkan kepada anda, sekiranya anda punya cadangan, ingat hantarkan kepada kami di laman sosial kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Dan kalau anda mengambil gambar kami di televisyen, jangan lupa untuk hashtagkan kami #Sejahtera Asia. Ya, betul guys. Tadi kita lihat ada paparan yang kami tunjuk kepada para penonton iaitu merupakan kek lapis. Dia macam kek lapis dan apabila kita sebut mengenai kek lapis, tentunya negeri Sarawak akan terpapar di minda. Betul. Tapi kek lapis pastinya sinonim sekali dengan identiti ataupun kepelbagaian yang ada di Sarawak. Betul. Dan ialah kek lapis, kita tahu warna yang cantik, corak yang cantik, rasa yang enak. Dan pada pagi ni guys, kita akan bersama dengan seorang pengusaha kek lapis. Tapi dia bukan kek lapis yang normal kek lapis. Yang biasa-biasa. Bukan yang biasa-biasa. Pernah tak korang dengar mengenai kek lapis, kek bulan yang berintikan kek lapis? Mesti tak pernah kan. Jadi hari ini kami bawakan pemiliknya iaitu Puan Maria Ngui Saimoy. Selamat datang ke Set Sejahtera Asia, Puan Selamat Maria. pagi, Puan Maria. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Dah sarapan dah? Dah. Sarapan kek lapis pagi tadi? Ya, sikit-sikit. Baiklah, Puan Maria, kita tahu kek lapis ni merupakan satu identiti negeri Sarawak. Dan kita teruslah, kita nak masuk macam mana terdetiknya idea untuk Puan Maria hasilkan kek lapis dalam kuih bulan? Untuk mendapatkan semua orang yang boleh rasakan kek lapis, so buatlah dengan sebagai mooncake kan setahun sekali mesti dalam kaum Cina mesti akan beli mooncake untuk bagi friend or family. So cadangnya nak kek lapis sebagai inti dia pun boleh jugalah. Tapi yang penting kek lapis tu kualitinya mesti premium juga. Okey, jadi Puan Maria merupakan seorang yang berbangsa Cina dan Bidayuh. Jadi kuih bulan ni sinonim dengan masyarakat Cina. Itu bukan satu kek tradisional dan kek lapis adalah sinonim dengan Sarawak. Jadi Puan Maria telah pun berjaya menggabungkan dua identiti ini untuk menghasilkan dalam satu kek, like macam 2 in 1 lah. Nak tanya, susah tak nak hasilkan tu? Susah jugalah. Masa kita nak buat kek lapis tu, kita nak potong dia, cuan dia memang ada masa. Mesti tumpukan masa di depan oven, kita nak bakar dia. Lepas tu kita nak sejokkan dia, and then kita nak balutkan kulit yang back skin dengan snow skin. Yang tahun ini ada yang baru, yang 3D lah, dia kulitnya. So kita mesti ada masa dalam sehari untuk mooncake.
Jadi sebelum yang kita nak perfect. tanya perbezaan antara bag skin dan snow skin, inilah yang kita namakan sebagai evolusi makanan, Betul, John. Kalau betul. sebelum ini Gas pernah rasa dumpling. Maksudnya dumpling itu adalah dumpling, makanan okey. daripada kaum Cina dan serunding itu adalah makanan kaum Melayu. Dievolusikan menjadi satu iaitu dumpling. Tetapi kali ini adalah kek lapis bulan. Boleh tak ceritakan kepada penonton Sejahtera Asia detik permulaan Puan Maria terfikir, aku nak buat kek lapis bulan. Apa cerita di sebaliknya? Cerita dari mula tahun 2017 memang start memang nak buatlah kek lapis mooncake tapi tak berani sangat sebab akankah orang rasa itu yang pelik tapi dalam perniagaan memang hari-hari pun kita buat kek lapis. So kita nak bolehlah menggantikan dalam dia berwarna-warni kek lapis yang kulitnya dan coraknya mooncake, baked skin or snow skin. So dalam setahun tu memang tak berani nak promote lah. Start tahun 2018 ada sikit-sikit kita jual sebulan sebelum mooncake festival, tapi okeylah dia feedback dia pun okey. Okey, Sambutan yang baik. Sambutan dia pun okey. Orang akan tanya betul ke ada kek lapis mooncake ni? Ya, saya cakap ada. So ada pelanggan datang lah yang ambil gambar ataupun beli untuk test. Lepas tu ada feedback yang bagus lah. Lazimnya kalau kuih bulan ini, Puan Maria, inti dia kacang merah, adunan biji teratai dan kuning telur masin kan. Jadi berbeza pula dengan orang kata kek lapis bulan ini, pastinya ada pelbagai perisa. Tapi sebelum kita nak tanya perisa apa yang ada, apa perbezaan antara bag dengan snow tadi? Okay. Baked skin ini dia ambil masa, perlu kalau kita adun kita terpaksa letak tutup dengan kain biar dia 2 jam, lepas tu baru kita balut dengan kek. Kalau berinti kek kalau berinti kacang dia senang dibalut, kalau kek lapis dia susah sikit nak balut sebab dia memang bentuk dia tak akan jalan. Memang nak balut dengan cara yang baguslah. Jadi mengambil masa yang agak lama untuk menghasilkan kek ini. Dan saya pernah lihat guys, kek Kak Maria ni tular sebenarnya dekat media sosial. Sebab beliau antara yang pertama menghasilkan kek bulan yang berintikan kek lapis. Itu istimewa sebenarnya. Sangat unik sebab saya rasa tak pernah pun ada orang terfikir untuk hasilkan satu kek yang sebegitu. Jadi Puan Maria berjaya untuk menghasilkan. Dia macam dia punya kulit tu lain, tapi dalam tu penuh warna-warni. Sama juga dengan Puan Maria, dia punya luaran tu cantik, tapi hari ini macam malu-malu sikit nak tengok John. Itulah. Okey, dan Puan Maria juga ada kedai Maria Kek Lapis dekat Main Bazaar, kalau tak silap. Kek lapis, memang hari-hari lah kita memproses kek lapis. Ada juga pelbagai kek yang ada di Maria Kek Lapis lah. Kek buah, macam fruit tart semua ada, sedia ada lah di Maria Kek Lapis lah. Ni kan, apa tu, perisa yang ada. Ada perisa durian tak? Ada. Memang kami orang tahun ini kebanyakan kek durian yang keluar dari Maria Kek Lapis. So tu signature. Sebab kami orang pakai kek durian kampung, lokal durian. Wow. Maksudnya dari kampung, dari bahagian mana tu? Dari kita Sarawak sinilah. Dari mana-mana yang ada kita ambil. Lepas tu kita gumpul lah. Frozen, kita nak buat kek, terus kita masuk dalam kek. So kalau rasa kek lapis durian tu memang lain kalau kita letak paste ataupun tepung durian memang lain lah. Kalau pakai original durian memang dan lain. Rasanya John, kita kena juga pentingkan rasa kan. Pentingkan rupa rasa. Tu satu benda, tapi rasa tu pun penting juga untuk kita jaga agar customer kita sentiasa datang dan ni. Jadi kita nak tahu penggunaan mentega. Macam mana untuk naikkan aroma. Saya suka pilih butter yang berkualiti supaya kek itu rasa dia lebih sedap. Memang kek Maria Kek Lapis kami orang memang mahal lah. Kami orang cecah harga dalam 20, 30 ataupun 40. Tapi dia punya kualiti lain. Yang penting dia punya kualiti jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu manis. Betul, sebab kalau kualiti ni terjamin lah. kalau Gas berkunjung hari raya John, Gas tak suka kek lapis tu terlalu manis. Selalu orang hidangkan air air gas, air dah minuman manis dan sebagainya. Kalau kek tu dah manis, memang potong kaki lah. Kan. Itu kita nak tahu juga, orang kata
apa dia ni kekemasan. Kalau kita lihat tadi dia Yep. punya corak tu sangat Ya. cantik. Jadi macam mana nak pastikan kekemasan pada corak kek lapis bulan ni dan nak rasa macam nak raya dah. Macam mana nak pastikan kekemasan tu? Kekemasan dia kalau saya memang suka kemas, so saya akan buat sendiri ataupun cek dulu sebelum packing. teliti Tak lah. boleh teliti sebab kita nak kualiti tu bagus, kek tu rasa sedap, mooncake tu sedap, tapi rupa di luar mesti mau cantik juga, kemas Betul. juga. Sebab ialah Ya. rupa tu kena menarik perhatian Ya. orang dan itulah selepas ni banyak lagi yang kita nak dengar daripada Puan Maria mengenai kek lapis ataupun kuih bulan berintikan kek lapis ni. Betul. Dan banyak lagi soalan yang kita nak tanya selepas Ya, ni. kita Puan nak Maria. tanya selepas ini mengenai sambutan yang diterima sepanjang menjalankan perniagaan ini. Betul. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia daripada dari inovasi Inspirasi, kami kami cetuskan cetuskan inspirasi inovasi. anda. Bercakap mengenai apa aku cakap sambutan tadi? Inovasi. daripada Inspirasi. inovasi daripada inspirasi Gas kami yang salah. cetuskan Tengok inovasi anda. siapa yang mandi blues sekarang ni. Gas yang mandi blues ni. Ni penerbit ni ha. Bising lah, jadi kacau. Baiklah, korang teruskan bersama dengan Sejahtera Asia. Kita akan kembali lagi selepas ni dengan soalan-soalan yang lebih, saya rasa lagi menarik dan boleh kita belajar bersama-sama. Hanya dalam Sejahtera Asia. Sekali lagi tagline kita, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Teruskan bersama kami. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia dari Inspirasi Kami Cetuskan Inovasi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kita dan kita masih lagi bersama dengan Puan Maria, Betul. pengasas kek bulan berintikan kek lapis. Jadi Puan Maria, kita nak tanyalah. Puan Maria, sekarang ni kita tahu teknologi sangat moden, senang untuk pelanggan-pelanggan daripada luar Kuching untuk order ataupun untuk beli kek Puan Maria. Jadi apakah antara inisiatif Puan Maria lakukan untuk sampai ke pelanggan-pelanggan di luar Kuching ni? Menggunakan page untuk mau promote. And kalau ada order kita pakai pos lah dari luar macam Semenanjung, Sabah. Tapi sekarang ni Sabah memang tahun ini memang tak ada lah. Tak ada sampai ke sana lah mooncake, kek lapis. Tapi kalau yang dekat lokal ni memang banyak. Dia orang tempah tapi kita ada delivery juga hantar. Kalau lebih dari minimum yang dia order lah. Kalau biasa dia orang akan walk in belilah. Ni dengan cerita perniagaan ini sangat laris sekali Ya. Jadi antara sambutan kita nak tahu juga secara puratanya berapa banyak kek lapis bulan yang dapat dihasilkan ataupun dijual dalam tempoh sehari ataupun seminggu. Dan sebulan sebelum memang dah ada cari, orang akan dah bercari. Dalam sehari lingkungan boleh buat dalam 500 biji mooncake back Dalam skin sehari saja. berapa? 500 biji. 500 Ya, 500 dalam kek biji sehari? kek lapis mooncake. bulan. Ya, untuk back skin saja. Kalau nak sambung sampai malam dengan snow skin lebih senang sebab dia tak pakai oven. So dalam 3 jam boleh buat sampai 300 biji untuk yang snow skin. Mesti Lebih senang. kena stay up sampai tengah malam kan? Memanglah, memang sebulan-bulan itu kita memang overtime sampai 1 ke pukul 2 malam. Tapi itulah kata orang walaupun tadi kata Puan Maria harganya agak mahal tapi tak kisah sebab Betul. kalau orang kata Allah membeli menang memakai, yang ini Allah membeli sedap dimakan. Worth it lah, worth it to Worth buy. it. Kita nak tahu sambutan ataupun pembelian daripada luar Kuching ataupun luar Sarawak ataupun mungkin terdapat permintaan dari luar negara. Permintaan dari luar negara memang kita tidak dapat tunaikan sebab kita mesti mau pakai ekspor. Kita belum ada buat secara macam ni lah. Ya. Ya.
Okey, dan ada tempahan dari luar negara. Tapi adalah. Ada. Oh, wow. tapi saya rasa ramai jugalah orang kita yang sebenarnya beli di sini lepas tu bawa ke ramai. dia Saya bawa. pasti itu ramai. Ya, ramai. Dan Kalau kiranya saya dan Jonathan Dean nak jadikan buah tangan dan bawa ke Semenanjung, nak bagi dekat kawan-kawan, berapa lama dia boleh tahan? Kalau hand carry macam ni dia boleh tahan dalam 1 hari lah. Kalau pos dalam bag skin saja kita terima untuk menghantaran ke Semenanjung, Sabah. Kalau snow skin tak dapat lah. tapi ini boleh dibekukan. Boleh. Snow skin tidak dapat dibekukan. Nanti rasa dia akan lari. Dia akan kering kulit dia. Perancangan Puan Maria untuk tempoh beberapa tahun akan datang, di mana Puan Maria melihat Puan Maria dalam industri kek lapis ini? Dalam pandangan saya dalam kek lapis ini, sebenarnya dah lama jugalah. Dalam bidang kek lapis ini memang dah lama. Tapi dalam 2-3 tahun ini ada sambutan banyak disebabkan kek lapis mooncake. Kami sangat berbangga sebenarnya kerana tidak ramai sebenarnya yang mampu mencetuskan idea untuk menghasilkan kepelbagaian dalam satu menu yang bergelar kek lapis bulan ini. Betul. Sangat istimewa sebenarnya. Dan itu pun bukan satu benda yang mudah untuk hasilkan, dan itu satu inovatif lah. Sangat-sangat kagum dengan inovatif Puan Maria. Jadi Puan Maria, sesuailah dengan tagline kami daripada inspirasi kami cetuskan inovasi, dan hari ini kita berbicara mengenai inovasi kepelbagaian dalam satu dessert ataupun pencuci mulut. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu, tetapi sebelum itu kita akan sempat buat video call hujung minggu lalu. Ya. Okey. Dan itu selepas ini, semuanya selepas ini kan? Semuanya selepas ini. Betul. Hanya dalam Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Tapi John, saya nak wawarkan sekali lagi kepada mereka di luar sana, terus amalkan penjarakan fizikal, jangan keluar jika tidak ada keperluan. Betul. Selepas ini, jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana menemani kami pada pagi ini, dan ingat jangan Monday Blues. Betul. Quote untuk Monday Blues ni, New Monday, New Week, New Goals. Ya, kita pun dah masuk di pertengahan bulan, guys. Betul. Sedar tak sedar, cepat sangat masa berlalu, terutamanya tahun 2020 ni lah. Lama macam just like that. Betul. Gone. Dan kalau pertengahan bulan sinonim dengan orang kata sedikit kering di poket betul. tu. Jadi kena ada pengurusan kewangan yang baik. Dan bercakap mengenai kewangan, John, saya ada buat satu panggilan video hujung minggu yang lalu. Selain sibuk dengan penggambaran borak tesipeng, saya juga sibuk orang kata nak dig juga maklumat mengenai top business news di Malaysia ni. Wow, jadi mungkin apa antara top business news yang Gas dapat hujung minggu lepas? Ada berkaitan dengan syarikat penerbangan kita. Tetapi kalau nak tahu lebih lanjut, saksikan bingkisan ini bersama dengan editor Dagang News Johardi Ibrahim. Jom. Baik penonton Sejahtera Asia, di pagi hujung minggu yang indah ini, kita sangat bertuah sekali kerana bersama dengan editor dagangnews.com iaitu Encik Johardi Ibrahim. Apa khabar Encik Jo? Sehat? Baik, sihat. Gas, you okay Alhamdulillah, di sini baik-baik sahaja. Kalau boleh kongsikan bagaimana suasana PKPB hujung minggu di sana, okey tak? PKPB di sini macam tu lah, tak boleh ramai-ramai. But then again, aktiviti sukan masih, dan kami ambil kesempatan lah berkayuh pagi. Cuma tak boleh lebih daripada 10 orang. Baik. Asing-asing sikit. Masa Encik Jo, mungkin Encik Jo boleh kongsikan 3 top business news di hujung minggu ataupun yang berlaku baru-baru ini. Baik, terima kasih Gas. Dan minggu lepas, berita yang hangat diperkatakan adalah ada few. Dan paling panasnya adalah Malaysia Airlines. Malaysia Airlines ni telah menjadi persoalan kerana hampir penamat sudah dia punya
tempoh untuk dia membayar hutang, tetapi kerajaan telah membuat keputusan untuk tidak memberi dana. Dan lagi isyarat yang jelas juga telah diberi oleh Khazanah sebagai sayap pelaburan kerajaan. Mereka juga tidak akan memberi dana tu. So hari Khamis lepas dia keluarkan kenyataan pengarah urusan Khazanah bahawa kemungkinan kita tidak akan melihat lagi Malaysia Airlines. I'm sure guys, you and I kita travel ke Kuching, KL, first and foremost Malaysia Airlines. After that dengan syarikat penerbangan lain. So perasaan tu ada kan. Kalau kita lihat Encik Jo bahawa keputusan sebegini seringkali dibuat sebenarnya oleh pihak kerajaan. Jadi kenapa kali ini dibuat oleh Khazanah? Ya, sebenarnya Khazanah itu part sebahagian daripada kerajaan. Cuma isyarat oleh Menteri Kewangan baru ini memang jelas bahawa sebagai entiti yang memiliki equity di dalam Malaysia Airlines dan yang telah menyumbang dana sejak 2015, harus diingat Malaysia Airlines memerlukan dana bantuan 2015 berikutan dua tragedi yang kita hadapi, MH17, MH370. Berbilion-bilion ringgit. Malangnya dalam usaha nak buat pemulihan tu kita kena benda ni pula, COVID. So bila COVID, airline semua tutup dan nampaknya inilah yang berlaku. Dan apa yang berlaku pada Malaysia Airlines tidak eksklusif pada dia saja. Cuma urutan dia dalam sedekat ni adalah amat malang. Especially yang bila kita hilang kapal terbang dan kena tembak pula the MH17. So, dia adalah urutan kumpulan daripada isu-isu yang menyebabkan. Dan ada kemungkinan sekiranya Khazanah meneruskan rancangan dan Malaysia Airlines tidak akan ada lagi lah. Seperti yang disebutnya akan maybe Firefly. Jadi seterusnya mungkin Encik Jo boleh kongsikan berita mengenai top business news yang kedua. Okay guys, hari Khamis lepas lewat petang dalam laporannya kepada Bursa Malaysia, FGV melaporkan ada penambahan equity dalam salah satu pemegang syarikatnya, iaitu Perspective Lane. Perspective Lane ini yang menariknya ialah dimiliki oleh tycoon Malaysia yang terkenal, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Jadi ini bagi kebanyakan penganalisis memang isyarat jelas bahawa Tan Sri Syed Mokhtar memang akan meneruskan rancangannya yang kita sebenarnya dah tahu beberapa tahun lepas untuk menguasai FGV. FGV ni seperti yang tahu daripada penyenaraiannya merupakan yang penyenaraian syarikat peladangan yang terbesar ketika disenaraikan di Bursa Malaysia ketika itu, terbesar di dunia. Tapi sejak itu mengalami sedikit masalah dan prestasinya tidak menarik. Tambah lagi dalam 6 bulan pertama tahun ini, tahun 2020, 6 bulan pertama dia masih lagi mencatatkan kerugian, iaitu 150.23 juta ringgit. Jadi bila ada berita dia hari Khamis yang lepas bahawa Tan Sri Syed Mokhtar nak masuk, market memang buzzing, memang seronok, dan tambah-tambah lagi di bawah kumpulan konglomerat syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Tan Sri, dia ada Tradewinds Plantation yang melakukan proses perniagaan yang sama, iaitu kelapa sawit. Yang menariknya lagi satu, patutnya ramai yang kita patut rasa lega satu hal lah, sebab lebih kurang 33.6% equity dalam FGV dipegang oleh Felda. Okay. Gus, do you know, you tahu tak ada Felda di Kuching? Iaitu di Kampung Sebadi, Ludu. Saya dah melawan. Oh, Encik Jo pernah pergi ke sana? On the way ke dah. Encik Jo, kalau kita ada tidak besar tapi ada lah. Jadi Encik Jo, kalau kita lihat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari ini merupakan individu ke-13 terkaya di Malaysia. Jadi dengan apa yang berlaku ini, adakah Tan Sri Syed Mokhtar ini merupakan penyelamat atau sebaliknya?
Okey, ada dua perspektif di situ. Dari segi corporate, FGV sebenarnya bila dia tak perform, dia perlukan duit kerajaan. Betul. Bila perlukan duit kerajaan, itu yang menjadi masalah. Harus diingat, tadilah bila saya sebut tadi sebab 33.6% dimiliki oleh Felda. Bila sebut Felda, itu adalah peneroka Felda yang mesti banyak pihak kena jagalah. Sebab dia mewakili faktor politik lah, iaitu undi. So di situ akan menjadi isu yang menarik. Tapi kalau dia tanya pada saya lebih berminat untuk melihat Syed Mokhtar mengambil alih FGV dari segi corporate. Yang politik itu kedua, itu kita tengok kemudian. Itu will be very very interesting sebab apakah kerajaan yang ada hari ini bersetuju untuk melepaskan FGV ke tangan Syed Mokhtar. Itu sisi politik lah. Tapi sisi corporate, kita tahu Syed Mokhtar is a brilliant businessman. Bisnes bawah dia is okay apa semua. So, kalau FGV tu diambil alih oleh Tan Sri Syed Mokhtar, insyaAllah dari segi corporate governance semua, it should be memberi nafas baru lah. Signal yang diberi oleh pasaran pun sangat-sangat meyakinkan. Jadi rancak perbualan mengenai ekonomi di hujung minggu kita ya, Encik Jo. Rancak perbualan dalam sebulan, I think you're gonna like it also. Baik, mungkin secara ringkasnya berita ekonomi yang seterusnya untuk dikongsikan. Okay guys, nak cari berita company Sarawak ni agak mencabar lah bila base di Kuala Lumpur. As you know, yang tersenarai pun tidaklah banyak. Kalau banyak pun dia dah berpusat di di luar KL satu, dan satu lagi ada yang mengamalkan PR yang bagus, dia akan bercerita mengumumkan apa yang dia dapat. Ada yang just prefer under the ni. Tapi yang ni adalah salah satu syarikat yang tidak menonjolkan dirinya sebagai Sarawak. Okey. Sebab dia adalah sebuah syarikat nasional lah, sebut dia, iaitu Serba Dynamic Berhad. Kita tahu dia berasal daripada Bintulu apa semua dan dapat kontrak daripada Petronas apa semua. Pejabatnya dia ada kompleks pejabat yang besar di Seksyen 14 Shah Alam. But as far as concerned, yang kami faham, yang kami perhatikan bahawa CEO-nya Datuk Muhammad Abdul Karim Abdullah tak adalah I'm a Sarawakian, this company is Sarawakian, tak ada. It's a national company yang rasanya boleh jadi kebanggaan ramai sebab selain daripada perkhidmatan minyak dan gas, Serba Dynamic ni dah berkembang daripada banyak sektor. So bila berkembang banyak sektor, dia akan memberi banyak impact kepada ekonomi Malaysia ni secara khusus lah. Jadi yang baru ni, Fitch Ratings ni, ada sebuah firma penarafan antarabangsa. Macam ni guys, kalau katakan you ada company, you nak pinjam duit lah, bukan 10,000 tau, 1 juta, 2 juta apa semua. Okay. Nak meyakinkan bank, you kena dapatkan Fitch Ratings untuk bagi penarafan kepada you. So bank tu akan merujuk pada Fitch Ratings, menjamin, ini boleh percaya ke tak? Gas ni boleh percaya ke tak? So inilah contohnya lah, Fitch Ratings ni yang penting lah. Jadi di situlah peranan Fitch Ratings ni antaranya. Sebab dia akan menjadi barometer, penanda aras. Bukan selalunya siapa lagi nak membuat penyelidikan ataupun level UN. So you kena ada satu badan khusus yang boleh menjadi pemeriksa bebas. Faham. Dan Fitch Ratings ni bukan saja kepada syarikat tau, kepada negara juga. Mereka juga. So bank negara Malaysia juga memantau apa yang Fitch Rating buat. Dan usually mereka ada ekonomis yang akan membuat unjuran 3 bulan ni naik ke tidak apa semua. Itu semua yang kena dibaca lah. So dalam konteks Serba Dynamic ni, jadi kita kebanggaan lah, dia masuk dalam kelompok 50. Ini istilah dia lebih straightforward, penerbit hasil tertinggi yang beroperasi di Asia. Penerbit hasil tinggi ni adalah
yang mencatat keuntungan besar lah. Mhm. Dia adalah di Malaysia ni pun adalah nombor 4 tahun lepas, bila dia mencatatkan hasil daripada keuntungan bersih dia apa semua, dia bila dikira daripada semua syarikat, dia adalah nombor 4 yang terbesar di Malaysia. Jadi dia iktiraf di peringkat antarabangsa. This is the company yang global patut lihat bila nak melabur di Malaysia ataupun nak jadikan sebagai rakan kongsi. Itu dia punya kelebihan. Baik. Okey guys, itu kursus ringkas ekonomi untuk you. Jadi terima kasih Encik Jo atas perkongsian mengenai top 3 business news di hujung minggu yang sangat indah ini. Walaupun hujung minggu sepatutnya kita orang kata leisure santai, tetapi Gas sangat berbesar hati kerana perkongsian bersama dengan Encik Jo pada hari ini memberi satu perspektif yang baru terutamanya dalam aspek ekonomi. Baik Encik Jo, mungkin orang kata sebelum kita mengakhiri video call ini, mungkin akhir sekali lah pada pandangan Encik Jo, bilakah sebenarnya aktiviti ekonomi kita di Malaysia ini akan pulih? Biarpun sekarang ini kalau kita lihat Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah terpaksa berhadapan dengan PKPB. Kuncinya ialah itulah. PKPB ni harus sebenarnya tak boleh, because selagi vaksin tu tak ada, aktiviti ekonomi kita kena kontrol. Cuma sekarang ni the wisdom daripada kerajaan yang ambil dulu, dia tak ada blockage semua. So I masih boleh pergi ke office, boleh pergi makan, cuma tak boleh makan di restoran, take away. So di situ mungkin akan memutuskan terus ekonomi. But itulah, kalau nak nasihat pada Gas kan, kepada kawan-kawan, kalau ada yang ada kerja tu bekerja betul-betul, jangan lompat kerja. Agak berbahaya sekarang ni. Baik. Tapi baru dapat kerja kan. Terima kasih Encik Jo. Diharap agar Baik, kita dapat bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Jaga diri Okay guys. Same to you. Okey, terima kasih. Kembali bersama dengan Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kita. Gas, kemain sembang pasal bisnes tadi, pasal perniagaan. Rancak bersembang mengenai bisnes, tetapi hari ini bisnes juga, tapi kita akan bersama dengan seorang pemilik butik Tino Collection, seorang wanita berjiwa angkasa. Sebab apa saya kata sedemikian, John? Kenapa? Kerana masa ni orang takut nak mulakan perniagaan, Betul. bahkan nak maintainkan sesebuah perniagaan pun susah, tetapi beliau mengambil peluang atas keadaan yang berisiko ini tanpa menoleh di belakang, terus maju dan memulakan perniagaan busana muslimah beliau. Betul. Jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Puan Siti Nurhaizan. Selamat datang di Set Sejahtera Asia, Puan Siti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Terima kasih, pagi. guys. Ceria nampak Puan Siti hari ini. Senyum je. Manis. Terima kasih, John. Okay. Jadi Puan Siti boleh tak terlebih dahulu ceritakan apa konsep busana yang dijual di butik Tino Collection? Pertamanya kita busana muslimah lah. Memang kita bawakan baju-baju untuk muslimah lah yang dijual di sana. Baik, macam yang Gas katakan sebentar tadi, sekarang ini ekonomi tidak menentu. Bukan sahaja nak memulakan perniagaan, tetapi untuk maintain perniagaan yang sedia ada pun susah. Dari mana datangnya kekuatan untuk memulakan perniagaan? Kalau tak silap bermula 1 Ogos yang lalu. Sebenarnya untuk butik tu lama dah cita-cita saya nak ada butik. Satu butik lah, sebab saya mostly saya ni more to fashion lah. Memang saya minat dengan fashion. Jadi tapi oleh kerana COVID, jadi renovation untuk kedai tu tertangguh untuk beberapa bulan. So after MTO kita
continue on renovation dan akhirnya kedai tu dapat dibuka pada 1 Ogos lah. Dan pelancaran openingnya dibuat pada 28 Ogos yang lalu. Jadi perancangan untuk membuka butik tu memang sudah pun ada sebelum berlakunya memang ada. MCO, Sebab PKP. cita-cita saya pun sebenarnya nak buka my own brand lah, label. Tapi oleh kerana COVID ni kita tak boleh nak travel overseas, so tak boleh nak ambil pergi ke overseas untuk ambil kain untuk buat sendirilah. So sekarang ni kita ambil yang daripada Semenanjung lah. Kalau tengok busana yang dipakai oleh Puan Siti hari ini, adakah dari butik Tino Collection sendiri? Yeah. Wah, cantik warnanya sangat striking, dia macam selesa dipakai dan nampaklah dari situ. Kita tahu sekarang ini yang usahawan tu perlu lebih inovatif dan berani. Boleh tak kongsikan bersama dengan penonton apakah detik-detik permulaan ataupun kesukaran yang dihadapi masa nak memulakan perniagaan tu? Pertamanya dari segi sebab kita buka kedai ni waktu COVID kan. So dari segi kita nak dapat supply tu memang susah lah. Memang susah sebab kalau kita nak ambil kat Semenanjung pun pos dia lambat. Kita nak serba-serbi susah sebenarnya. Tapi oleh kerana semangat tu ada and then sokongan daripada keluarga, suami, kawan-kawan, so kita boleh. Kita boleh. Jadi kita nak tanya jugalah Puan Siti, adakah Puan Siti juga ada membuat perniagaan tersebut di dalam talian secara online? Yes. Ada juga. Sebenarnya perniagaan saya ni mula sekarang dari ni online? dia memang kat butik tu ada kedai fizikal tapi lebih kepada online. Even saya punya customer pun ada daripada Singapura. Singapura and then kebanyakannya Semenanjung. Sabah, Sarawak tapi kebanyakannya Semenanjung Malaysia dan Singapura. Yelah, sekarang kan zaman moden, teknologi canggih dan itulah sangat senang untuk pembeli-pembeli dari luar untuk membeli. Saya rasa itu pun lagi salah satu cara yang lagi selamat sebab daripada banyak pergerakan. Jadi kita online je, post je. Dan bercakap mengenai pergerakan, kita kena kurangkan sentuhan dan sebagainya, kena cashless lah. Ada tak menggunakan aplikasi e-wallet di butik Tino Collection? Ada. Sarawak Pay ada? Sarawak Pay belum. Belum Kena register tu. Ya, gitu. Sebab baru kan. Dari segi proses penghantaran, ada menggunakan perkhidmatan e-hailing tak? Kalau dekat Kuching tak ada. Tak ada. Sebab Kuching customer kita suruh datang ke kedai lah supaya mereka lebih dapat melihat lagi baju-baju tu kan senang lagi nak pilih kan. Ini senang. Dia berdekatan dengan pusat bandar. Jadi pelancong senang nak akses dan pergi ke butik Tino Collection. Ni kita nak tahu juga, kalau tadi detik-detik permulaan pastinya sedikit sukar, apatah lagi ditambah dengan suasana pandemik. Bagaimana pula dengan sambutan setakat ini? Baik daripada dalam Sarawak sendiri ataupun daripada luar Sarawak ataupun daripada luar Malaysia? Sambutan alhamdulillah. Alhamdulillah, Sejak dibuka pada Ogos sampai sekarang memang alhamdulillah ada sales kan. Walaupun pasaran ni lebih besar di kawasan bandar, Puan Siti, tetapi cita rasa komuniti di kawasan bandar ni, diorang ni sedikit particular berbanding dengan kawasan luar bandar kan. Jadi macam mana Puan Siti ambil alternatif untuk pastikan busana yang dibeli oleh mereka ini menepati cita rasa mereka? Yang di luar bandar. Di bandar. Di bandar. Kerana mereka ni sedikit particular kan. Sebab yang saya, oleh kerana saya sendiri yang meminati fashion. Jadi saya tahu macam mana yang kat bandar ni macam mana style dia. So that's why saya memilih untuk mengambil baju-baju muslimah ni yang cita rasa dia memang untuk bandar lah. Jadi Puan Siti tahulah mengenai cita rasa orang sini. Jadi Puan Siti akan memilih sendiri. Ada tak Puan Siti akan mereka ataupun design? Itu yang cita-cita saya. Itu cita-cita memang untuk saya nak buka label saya sendiri, design sendiri, tapi oleh kerana masih tak boleh nak travel, kita tak boleh nak pergi pilih kain. Yelah, sebab kalau dia menjadi label sendiri, kita kena lagi particular sebab dia akan mewakili diri kita sendiri. Dan bercakap mengenai susahnya pergerakan disebabkan COVID-19 ni, John, pasti kita nak tahu juga macam mana praktik ataupun amalan SOP yang diamalkan di butik Tino Collection.
Kita memang ada My Sejahtera dengan community. Kita tampal dekat pintu dan kita akan cek suhu lah. Sebab saya punya pembantu kedai tu akan make sure lah menepati SOP dan satu-satu masa tu takkan banyak orang lah masuk dalam kedai. Ya, betul. Dan orang kata industri fashion ini ataupun usahawan yang terlibat dalam pembukaan butik ini ibarat cendawan tumbuh selepas hujan sebenarnya. Betul. Jadi sebagai seorang usahawan yang boleh menjadi contoh kepada usahawan yang lain, bagaimana Puan Siti menjadi seorang yang kompetitif ataupun bersaing secara sihat? Biasanya saya ni jenis yang support bisnes kawan-kawan. Sebelum saya memulakan bisnes saya sendiri, saya sentiasa support. Kalau ada kawan jual ke apa, saya akan beli untuk support and then saya akan promote. So bila saya buat bisnes, kawan-kawan pula yang support saya. So macam ni kita akan jadi satu yang sihat lah. Ya, betul. Persaingan yang Bisnes sihat itu itu persaingan yang satu-satu benda yang sangat penting. Kita harus sentiasa menyokong terutamanya industri ataupun perniagaan tempatan. Juga sekaligus ini juga menyumbang kepada ekonomi tempatan, kepada rakyat kita dan kita harus menyokong produk dan bisnes dan perniagaan tempatan. Yang Puan Siti katakan, kita buat baik dengan orang buat baik dengan kita. Kita nak tahulah sebab Puan Siti ni adalah seorang macam saya katakan tadi, wanita berjiwa angkasa, seorang ibu kepada 4 orang anak. Jadi macam mana nak membahagikan masa antara keluarga dan perniagaan? Saya dah biasa sebenarnya nak uruskan anak sendiri sebab tak ada orang gaji daripada tak ada? Tak ada orang gaji daripada orang kecil-kecil adalah, lepas tu tak ada. Jadi saya memang sebab saya ada pembantu kedai. Jadi mostly pembantu kedai lah yang kat kedai. Saya memang akan uruskan anak-anak dululah. Lepas settle anak-anak baru saya pergi ke kedai. Ya, banyak perkongsian Puan Siti. Mungkin John, akhir sekali kita nak tanyalah kepada Puan Siti, apa pesanan kepada mereka yang tengah struggling di luar sana secara ringkas? Secara ringkas. Teruskan semangat, Betul. mesti bersemangat. Kuatkan semangat. Kuatkan semangat dan mesti ada keazaman lah untuk perniagaan kita. Kuatkan semangat, dan ada tingkatkan keazaman dan penuh minat terhadap apa yang kita lakukan. Itu antara inspirasi yang boleh kita dapat daripada Puan Siti Nurhaizan pada hari ini. Terima kasih Puan Siti Nurhaizan kerana sudi bersama kami dalam set Sejahtera Asia pada hari ini. Baik John. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton Sejahtera Asia. Jangan lupa untuk menyaksikan kita lagi pagi esok bersama dengan Nadiha dan Gas. Sampai di sini saja kita bersiaran. Jumpa lagi dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi.